Oh, filter canggih ya. TikTok. So young. Oh my goodness. Ni first time buat live TikTok. Hari ni saya tunjuk cara-cara nak kira nak polish kasut lah. Right? So saya pakai Starwax. Saya memang suka pakai Starwax. Ini barangan buatan Malaysia. Factory dia ada di Cheng, di Melaka. And saya sudah pakai brand ni sudah agak lama lah basically. So ni barunya. Bau pun sedap. Ada linoleum which is basically a wax. So first thing, ni kasut sister-in-law saya. Dia baru balik daripada Europe, kira pergi holiday lah. Alright. So dia selalu hantar pergi polish. RM30 lah. 40 ringgit. Harga ni saya beli daripada Aeon RM9. So RM9 boleh buat banyak kasut. Right, tapi cuma kena kerah tenaga sikit lah, you know? Orang English cakap elbow grease lah, kena buat elbow grease sikit. Okay? So first kali kita kena bersihkan kasut dulu. Kita bagi dia, you know, hilangkan habuk ataupun any stain. Untuk next thing, saya buka dia punya whatever attachment yang ada tu, kerana kita kena pastikan segala kiwi ataupun wax yang kita nak letak tu dia akan cover sekali dengan kasut lah. Ni satu benda yang jarang orang buat. Nampak ni berus gigi ni. Berus gigi ni bukan untuk berus gigi. Berus gigi ni untuk berus veranda kasut. Apa dia veranda kasut? Veranda kasut tu kira yang ni lah, ni area ni. Ni macam ni. Ni veranda lah, ni veranda. Kalau kamu perasan, ramai orang bila dia bersihkan kasut dia ataupun dia polish kasut dia, dia tak bersihkan veranda. Dan bila you tak bersihkan veranda, kasut cantik macam mana pun, daripada jauh dia akan nampak macam berhabuk. Berhabuk tu tak cun lah. Right? So just dab. Ni nampak right. Just dab kiwi sikit je dia punya wax tu, dan kita berus. Bukan saja gigi kena berus, veranda kasut tu kena berus. I'm a firm believer kalau you pandai jaga kasut, kasut akan jaga you lah. You boleh tahan lama sikit. Okay, tak perlu banyak. Cuma bersihkan, berus gigi lama, sedikit wax, warna hitam. Asal kasut warna hitam kan, logik lah, takkan pakai warna brown untuk buat kasut hitam kan. Boleh je, tapi colour dia akan lari sikit lah. Kalau you guna banyak, mungkin hitam tu akan jadi kelabu sikit. You tengok nampak tu. Nampak putih kotor. Ni macam sarang laba-laba, tak tahu mana dia pergi tu. Okay. So bila you brush veranda tu, tengok magic. Bukan magic lah, tapi lebih kurang lah. Nampak? Dia dah hilang dah bersih dah. Right? So bila lepas you dah brush veranda tu, the next thing yang you kena buat, percaya tak kalau I cakap you kena bersihkan tapak kaki, tapak kasut dia. Right? Kenapa kena bersihkan tapak kasut? Ini kasut country road, and basically it's a very well made boot. Dia nampak dia ada stitching dia. Saya rasa ini Goodyear welt lah. Goodyear welting meaning to say is weatherproof. Kalau you masuk dalam air takkan masuk dalam tu. Tapi sebelum air tak boleh masuk dalam tu, you kena make sure ada satu layer wax dengan kiwi lah. Then only you know that the kasut tu akan function sepatutnya yang dia ada. Okay? So macam mana you nak bersihkan tapak kasut ni? Senang je. Nampak berus? Nampak kiwi? Sama. Kita kena berus. Kita layer. Orang tentera cakap layer. Bila you layer, ada dua kebaikan. Satu, you bersihkan tapak kasut dia. Kedua, you akan kurangkan kelicinan dia punya surface tu. Kerana apa tau? Kerana base ni kulit is fully leather. Bila dia fully leather, dia akan licin. Bila dia licin, you jalan, kalau tempat tu dia banyak tiles ataupun pembukaan yang kurang kasar sikit, you mungkin akan terjatuh. Itu yang nampak ada orang jalan, kenapa kasut I macam bernari. Okay? So bila you dah letak kiwi tu, nampak dia terus hitam. Okay? Ni dah bersih dah. Okay, you nampak nampak tu? Tak tipu. Benda senang je, tapi ramai tak buat. Kenapa tak buat? Pasal malas. Right? Ni pun kulit juga ni. Nampak dia punya heel tu.
kulit. Ni ada beberapa 1, 2, 3, 4. Ada 4 layer kulit tu. Okay, so you just sama saja. Nampak tu. Isteri I dah gelak lah kat I pasal I buat live. First time buat live, bersih kasut. Padahal patut buat live pasal berlari kan. So kalau korang ni sesiapa yang suka berlari tu, nama saya Ivan. Saya banyak berlari. I have a problem. My problem is I like running. Okay. Selain pada running tu, I pun ada buat triathlon lah. Alright. So sekarang ni I tengah dilema sikit. Kenapa? Ni bukan kasut saya tapi kasut my sister-in-law. So dia nampak yang ni, area ni macam baru bersih kan. Tapi I conflicted lah kalau I nak hitamkan dia ke ataupun biarkan colour original. Okay lah, maybe I biarkan colour original lah. Kalau colour original ada rasa dia. So you kena buka peti. I tak ada tripod lah. I bukan influencer. I tak ada tripod nak pegang I punya telefon. Alright. Starwax juga. I dah cakap dah, I peminat Starwax. Kalau Starwax nampak ni, tolonglah sponsor. I banyak pakai benda ni. Ni dah kedua, ketiga dah pakai dah. Alright. So yang ni neutral. Neutral. Ni bukan letak muka. Ni bukan moisturizer muka. Okay. Ni neutral. Ni tak ada colour. Okay. So kenapa neutral? Neutral ni abang-abang tentera laut banyak pakai. Kerana kasut dia orang putih. Kalau kasut putih, you tak boleh pakai. You sepatutnya lah jangan pakai apa? Jangan pakai kapur kasut lah. Kapur kasut dengan kasut kulit, dia tak ngam. Okay. So guna jari, kita sapu sampai cover. Kenapa? Kerana yang ni kulit. Kulit kalau you letak wax, dia akan menjadi waterproof. Okay. Daya ketahanan air dia akan menjadi lebih tinggi. So kalau hujan, you tak akan basah. Kalau basah pun dia cepat kering. Alright. This is all very basic shoe care punya tips lah. Kalau you ada kasut, kalau you nak tahan lama, especially kasut kulit, you tak boleh sengkek, you kena spend some time. And I always believe as a guy, sebagai seorang lelaki, cara penjagaan kasut tu is directly proportional dengan cara kamu menjaga kamu punya dignity ataupun kehormatan diri sendiri. So whenever I see someone with a very badly polished shoe, you know, sometimes I wonder, do you actually spend time for yourself to take care of yourself? Very very important. Nampak tu, I dah letak lah 4-5 kali lah you nampak I tongeh dia punya wax tu. Right. Dia akan jadi gelap sikit kerana kulit akan menyerap dia punya wax, linoleum dia, dan dia akan menjadi waterproof. Bukan waterproof lah, actually water resistant lah. Waterproof boleh masuk air. Yang ni kalau masuk air memang kaki akan basah. Kalau you tinggalkan sana lebih kurang 15 minit memang akan basah. Tapi kalau sekadar berjalan ke kelopak air, no hal. Okay. So keep doing this sampai you puas lah. Kira you dah rasa yang ni dah semua dah masuk tu. Okay. Ni dah bersih dah ni. Tapak kasut dah bersih dah. Okay. But this is not to my satisfaction because end of the day I will pakai lagi warna hitam tu. Yang ni saya akan buat sampai dia berkilat. Tak tipu You be surprised. Beras je. Letak sikit. Nampak tu? Boleh nampak muka kau? Memang tak boleh. Right. Dia tengah report kat my sister-in-law. Dia nak cakap, alamak, kenapa you pakai kasut I jadi model untuk TikTok live? Macam tu lah kan. Ni kira yang tu, ni my payment lah. My payment untuk masukkan kasut buat TikTok live untuk kali pertama. Korang dapat tengok macam mana saya bersihkan kasut ataupun polish kasut. So the heel sekali, nampak? Yang ni I dah letak yang clear punya kan. So I takkan pakai balik yang warna hitam. Pasal kalau I pakai balik warna hitam, dia memang akan menjadi hitam.
Okay, so bunyi yang kuat-kuat ni, sorry ya, yang actually that sound is my box yang I letak barang-barang kasut cleaner I. Okay, so ambil kasut, ambil berus satu lagi yang neutral, yang memang tak kotor, dan akan berus. So you akan nampak tapak dia. Oh, berseri ni. I rasa muka I pun tak shining, tak glowing macam ni. Ni macam healing ni. Oh, tengok. Cun. Wah. Ini yang dah siap. Ini yang kotor. So which one you prefer? Of course lah ni kan. Baru nampak berseri. Because you see, bila you berjalan, orang akan nampak tapak kaki. Betul? The moment you see the tapak kaki, you already know that person whether dia jaga kasut dia atau tak jaga kasut dia. Okay? Yang ni ada sikit kotor. Saya rasa yang ni chewing gum lah. Mungkin dah tak boleh keluar dah ni. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Okay? But I will attempt. I tengok kalau I pakai kiwi, kalau boleh cover lah. Kalau tak boleh cover, I akan ambil pisau kecil untuk just to scrape it off. Okay? Mari kita sama-sama tengok. Sebelum Cipang, welcome to my life. Ni macam buang tabiat. Dulu masa RMC, setiap hari kena blacken. Kita panggil ni blacken tapak kasut. Pasal kita orang duduk kat asrama, kasut semua ada kat bawah kita punya katil. Kalau kotor, kira kita pun tidur kat keadaan yang kotor lah. So every time after kita pakai, kita memang akan bersihkan. Ya, this is very basic. Abang-abang tentera, kakak-kakak tentera yang ada kat TikTok live saya hari ni mungkin akan tahulah kenapa kita buat benda macam ni ya. So kepada yang mereka yang tidak tahu ya, menjaga kebersihan kasut ataupun memastikan kasut bersih adalah salah satu syarat kalau you menjadi tentera. Okay, is cleanliness. Okay, I rasa I kena cari pisau lah. Be right back. Sekejap, you tengok my kipas. Kipas rumah hilang, rosak. Tunggu korang jangan lari. Okay, I'm back. Cute. Bag ni my wife buat, siap dengan zip. Apa I letak dalam ni? I letak my EDC. Ni basic lagi. Benda-benda basic, benda-benda yang sepatutnya kita ada simpan. I ada dua kat sini. And the reason why I ada dua, because satu tu memang I dah pakai lama. Satu lagi I beli from Carousel, daripada satu pakcik yang base Melaka. Dia ada simpan banyak Swiss Army knife yang dah lama ya. And as you know lah, Swiss Army knife ni memang function gila lah. Kalau sesiapa yang grow up with in my generation, you will know MacGyver. MacGyver kita tahu dia Swiss Army knife ni dia boleh selamatkan dunia. Hari ni saya nak selamatkan kasut ni daripada, rasa ni chewing gum lah tapi sikit je. So sorry dah tua, kena pakai spek, kalau tidak tak nampak. Akan nampak? Okay, kita slowly scrape Ni kotor ni, lepas ni my wife pula akan marah ni. Dia tengah tengok je kat belah sana. Okay, kita remove sebanyak yang kita boleh tanpa merosakkan kasut. And that is why it's very important memang chewing gum lah ni. Ni sah chewing gum ni. Boleh je kalau I nak letak kiwi all the way, tapi tak cun lah. Dah buat alam-alam buat something tu, make sure you buat betul-betul. Ambil masa pun lebih kurang extra 2-3 minit je.
Korang mesti tanya kenapa I buat macam ni. Kerana nak buat gelak sikit lah. Orang cakap kalau dah rosak guna Maggi Mee kan, lepas tu guna super glue kan, lepas tu boleh repair balik. Tapi janganlah benda tu tipu. Okay, I remove sikit lagi. So when you work with knife, when you work with something tajam, jangan sekali-kali mengarah ke arah kamu. Kerana kalau tersilap, tak handsome. Okay, always away from you. When you do something sharp, it's always away from you. And always control. Control. Learn to control the knife. Learn to control your tools. Yang ni benda ni penting. Pasal ramai orang dia ingatkan dia ada pisau. Wah, dia pandai lah. Kira pernah masuk hutan, pernah potong pokok. Memang macam komando lah. Tapi korang tak tahu, benda macam ni komando tu dah berlatih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Korang yang masuk hutan 2-3 kali tu, itu perasaan komando tu yang problem dia. Alright. Okay, ni dah kira okey dah ni. Okay, I akan bersihkan pisau ni. Again, the same thing. Have respect for your tool. Right? Perakot ni I buat sendiri. Semua I buat sendiri. Okay, let me bersihkan tempat ni dulu. I don't like to work in a very dirty condition. Okay, let me clear dia punya dust. Banyak juga ni. Nampak? Banyak lah scrape. Ni lepas scrape. Okay, 5 saat. 1, 2, 3, 4. Tak tipu kan, 5 saat. Memang betul-betul 5 saat. Okay, kita blacken balik. Handsome lah. Boleh tahan, handsome. Okay, saya akan letak layer banyak sikit untuk hitamkan dia balik. Okay, seperti biasa. Lepas tu saya akan pakai clear punya untuk letak permukaan kulit clear ni. It's okay pakai jari, pasal boleh basuh. Shoe wax tak ada benzin, dia tak ada peluntur. Dia tak ada peluntur yang boleh menyebabkan penyakit berpanjangan. This one is basically is safe lah. Kalau selamat untuk kasut, untuk kulit, dia selamat untuk jari. Tapi bukan moisturizer. Jangan pakai kiwi sebagai moisturizer. Kita buat joke je lah. Memang tak ada orang akan buat benda tu. Tapi korang tak tahu masa kita orang kat MTD dulu, kita pakai kiwi pergi loreng muka. Memang bodoh punya kerja. Konon lah nak terpaling komando, nak terpaling rainbow. Siapa kali join ni? Wah, ramai juga ni. Faiz Kam, terima kasih join dengan like saya punya live. Yang pertama kali saya buat ni. So memang teruja jugalah ada orang tengok. Saya berbahasa dalam bahasa Melayu pasal kita orang Malaysia. So I'm actually a little bit inclusive terhadap orang-orang yang mungkin akan tengok dan tidak faham bahasa Malaysia. So I will mix my language a little bit lah. Okay, so sekarang ada layer semua dah. Okay, tak kilat sangat lagi kan. Okay, sekarang kita berus sama kilat. Okay, why the berus dia akan kilat? Because dia akan remove kiwi-kiwi yang berlebihan daripada permukaan. Bila dia dah remove tu, apa yang tinggal kat bawah tu, because when you brush, dia akan generate heat, dia akan panas. Bila dia panas, dia indirectly dia akan polish, dia akan bagi glow lah, bagi glowing sikit lah. Okay. Okay. Always start with your veranda. Macam saya cakap tadi masa saya start buat live tu, dengan base. Bila benda dua ni dah clean, kalau letak macam mana, kau pegang macam mana pun, kasut akan bersih, tangan kau akan bersih, and then at least you will not mess up the rest of the shoe lah. Because you tak letak lagi kiwi sini, kau pegang macam mana pun okey lagi, selamat. Alright. Nampak? Berkilat. Sikit lagi stain dia, tapi
Yang ni kena buat 2-3 kali lah baru dia clear. Tapi because I don't think you guys nak tengok I bersihkan tapak kasut sampai esok. Okay, kita stop dulu buat tapak kasut. Okay, then let's move to the surface. Okay, this is actually a very well made boot. Tulis lebih kepada fashion lah daripada function. Alamak, bateri tinggal 20% lah. Korang tunggu sekejap lah, aku ambil power bank pula. Sorry lah, macam tu lah, orang bukan influencer. Power bank. Tengok, kena bawa power bank. Pasal apa? Pasal kalau lepas I letak power bank tu, iPhone bawah tu, kabel dia akan terjulur keluar. I tak boleh stand my phone. Okay, sementara tu korang nak I borak pasal running ke? Tak ada orang cakap apa-apa pun. I rasa very alone lah. Ada berapa orang ni? 127 orang like. Like je tapi tak ada orang letak komen. Keep it up. Siapa suruh keep it up? Bang jual apa bang? Tak jual apa-apa lah. Sorry bang. Saya tak jual apa-apa. Saya jual diri saja hari ni. Jual diri pula. Jual diri tak boleh kan, tak laku pula. Saya cuma jual cara-cara nak polish kasut, nak bersihkan kasut. Not bad. Makeshift. Sikit-sikit. You guys stay with me lah. Hey, 128 people like lah. Like, but how many are watching? How many watching? I don't know. Maybe not many watching, but tak apalah. Terlalu lama. It's TikTok live. Okay, sekarang kita kembali ke original rancangan. Okay, next thing what we do, kita akan layer. Kasut 2 layers. Okay, kita buat 2 layers. So this is original condition. Ada 2 lah. So kita boleh tengok original condition dengan condition yang lepas I dah buat 1 kali. Right. So as usual, ambil berus. I actually biasa suka pakai guna jari. Tapi because the shoe is big and then this shoe tak pernah di layer dengan kiwi, I decided to just use the berus, just to give the first layer. Second layer I akan pakai tangan, akan pakai jari lah, bukan tangan. Okay, so make sure jangan ambil banyak, just dab saja, jangan tongeh. Pasal kalau tongeh tu, kalau dia dah banyak kat sini, you very 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 difficult for you to actually remove the kiwi. Okay, so remove away. So sementara korang boring tengok I buat benda ni, kita borak-borak pasal sukan sikit lah. Because that one is basically what I set up the TikTok for. So kalau korang ada follow saya kat TikTok, dia akan nampak saya ada banyak buat update berkenaan dengan larian, sukan. I think mostly is larian lah untuk sekarang. My core sports is basically triathlon. So triathlon tu kira swim, bike and run. Okay, nampak? 140.6. Just freaking hard. Swim, bike, run. So what is this 140.6? So 140.6 tu adalah jarak untuk sukan triathlon Ironman. Apa tu Ironman? Bukan orang yang setrika baju. Itu Ironman juga, tapi Iron Man. Ini Ironman, satu word. So Ironman ni adalah satu acara sukan di mana kita bayar untuk suffer. Kenapa bayar untuk suffer? Pasal sukan tu tak murah. Nak join tu tak murah. Ni kira macam hobi lah. Dia orang suka cakap, dia orang suka kutuk kan. Korang suka kutuk kan. Hobi kita mahal. So kita boleh pakai jalan, boleh guna the whole road. Jangan marah. Hobi saya mahal. Okay, joke aside.
is expensive sports. Expensive because of the organisation, because of the quality of the organisation. So Ironman 140.6 adalah dalam batu. So dalam kilometer kita start dengan swimming 3.8 kilometer dalam laut. Berenang bukan floating, berenang. Kuat freestyle ataupun kuat dada. Okay, kalau hang nak terbalik, nak floating, kalau hang boleh habiskan dalam 2 jam 20 minit, boleh jugalah. Itu cut off. Cut off pertama 2 jam 20 minit. Kalau kamu tak lepas 2 jam 20 minit punya cut off, you are considered DNF, did not finish, ataupun disqualify lah, basically DQ. So you are asked to leave and you cannot continue the next event, which is basically 180 km berbasikal. Itu jarak kira ke Ipoh, tol to tol. Bodoh kan kerja? Macam tak ada kerja buat. Dah lepas swimming tu dah basah dengan air garam semua, dah memang dah penat. Orang tu matahari dah keluar, kita senyum, ambil gambar, pergi cycle 180.2 km. Memang buat tabiat lah. Tu sebab hobi kita orang mahal. Okay, right. So lepas you cycle 180 km, 180 km tu, you are given daripada start sampai cut off 10 jam setengah. So kira kalau you swimming 2 jam 20, you ada lebih kurang dalam 7 jam untuk habiskan 180 km. So 180 km 7 jam, you have to cycle average speed lebih kurang 26 ke 28 km sejam. Itu macam bawa motor pergi surau. Slow saja. Tapi hey, selagi slow, lagi banyak kau suffer. Lagi dekat kamu kepada cut off, lagi drama. Life is all about drama kan. Kalau tak ada drama, tak adalah kita boleh bercerita, right? So but that's aside lah. That aside. So kamu kena habiskan sebelum cut off tu. So ini dah siap dah satu layer. Okay, kita cop dulu cerita Ironman, kita tengok benda ni, right? Nampak? Right, this is one layer, this is zero layer. Okay, kita bagi close up tengok sikit. One layer dan zero layer. One layer, zero layer. Tak banyak beza, tapi dah ada kiwi dah. Okay, for me kasut ni dah bersih, bau pun bau kiwi fresh. Okay, yang ni I tak nak bau lagi lah, pasal I tak buat lagi. Okay, so sekarang I buat. My obsession dengan kasut kulit ni is because growing up I never had a kasut kulit, right? And I love shoe, I love leather goods. Okay, kita kembali kepada rancangan asal, rancangan selingan Ironman. Mana kata tadi? 180 km cycling, 180 km berbasikal. Okay, so berbasikal ni 26 ke 28 km sejam, kena habiskan dalam lebih kurang masa 7 jam. Alright, so it is not a can you, is basically you must. Kalau tidak, you akan kena cut off, you dah tak boleh teruskan ke acara terakhir. Apa acara terakhir dia? 10 markah kepada sesiapa yang boleh menjawab. Berlari lah. Tapi berlari tu jarak berapa? 42.2 km. Tu marathon tu. Apa kerja korang ni? Dah swim 3.8 km, berbasikal daripada Kuala Lumpur ke Ipoh. Sekarang kau nak lari pada Ipoh pergi mana? Pergi Kuala Kangsar. Macam tak ada kerja Or maybe ke Taiping 42 km. Ni kena check balik lah plus punya distance ni. I rasa 42 km the last one. Kalau you masih ada lagi dalam acara tu, you ada lebih kurang dalam 7 jam untuk berlari. It's very doable. However, dalam larian tu dia ada cut off at a certain distance. Kerana apa tau? Kerana organizer cakap lah, ni organizer cakap, bukan saya cakap. And this one depends on the route. Okay, different location akan ada dia punya different sectional cut off. Okay,
Macam kat Langkawi, because I can only afford to go to Langkawi and race. And you all know how expensive Langkawi is kan. Tapi it's still cheaper than going to Australia, going to Europe. Because walaupun sukan kami mahal, saya tak kaya. That's why I end up kena polish kasut untuk cari makan hari ni. Okay. So basically what happened when you run the 42 km tu, the first cut off biasa at 21 km, right? So 21 km tu kalau you tak boleh habiskan in a certain amount of time, biasa 3 jam, organizer akan cakap, okay, I'm sorry Ivan, you're cut off. Bagi you beat you boleh walk back. Walk back pun 21 km. Bodoh Tapi okay lah, not 21 lah. It's typically half the distance lah. Asal dia buat looping. Kat Langkawi dia buat looping. Looping satu kali 10 km. 10 km, 10 km, 10 km, 10 km. Yeay, habis. Dapat medal Ironman yang berharga lebih kurang dalam RM4,000. Itu yuran penyertaan. Bodoh kan? Okay. So basically, okay lah, I talk too much of bodoh punya barang lah sekarang lah. Because end of the day, banyak tu je lah korang boleh tengok I buat benda ni. Okay, ni dah layer dah. 2 kali dah layer. Okay. So kembali ke the main purpose of us having a live today is basically untuk bersihkan kasut, polish. Kita bagi dia satu layer lagi. Yang ni dah satu layer dah. Okay. So what I'm gonna do right now is that I akan berus. Okay. Akan berus. Berus sampai dia shiny sikit. Okay. So acara Ironman 3.8 campur 180 183.8 campur 0.2 138.2 campur 0.8 139 km. Sorry ya. 189 km. As you know, maths is not my very strong subject. SPM, maths memang kantoi lah. STPM jangan cakap lah. SPM dah kantoi, lepas tu nak pandai-pandai pergi buat STPM. Don't be like me. Young kids out there, if you are given a choice after your SPM, jangan buat STPM. Faham? STPM tu macam buat Ironman. Benda yang kau tak payah suffer, kau pergi ambil, kau pergi suffer. Okay? Wah, ni macam live ni dah macam talk about Ironman, talk about life experience. Bawah tabiat betul. Okay, kita habiskan satu layer dulu. Okay, so 180.2 plus 3.8 138.8 184 km 184 km plus 42.2. Yeah, so it's 220 km. Tak jauh. Dia boleh kurang KL pergi Ipoh. Lepas tu kau ronda-ronda Ipoh, cari makan, maybe ke Kuala Kangsar, beli pau depan MCKK tu. Yang tu sekolah enemy lah, sekolah enemy untuk budak RMC. And then you come back to Ipoh. Tu je. Tak jauh. Kalau you drive semua 4 jam semua boleh kau tim. Tapi Ironman ada 17 jam kau boleh buat. 17 jam. So kau start pukul 7 pagi, kau habis 12 tengah malam. Siapa lagi ni? Tak ada dah. 127 like ni. Alinha very sad. Only 127 people like. Berapa orang tengok pun I tak tahu. Dia gelak. Too long already. Dah TikTok live memang long. Kita kena borak je. Untuk tunggu orang masuk. Ini dah trending lah ni. Oh, trending gila siap. Trending kepada 100 orang. Yelah tu. Bayangkan rumah saya 100 orang kat sini tengah dengar I borak pasal polish kasut. Jangan mimpi cakap. Dengar tu, my wife cakap jangan mimpi. Okay, ni dah first layer dah kau tim. Alright, so after you finish swim 3.8, you bike 180 km and you run 42 km. Assuming that you survive semua tu, survive semua cut off, you akan habis as Ironman. And you can legitly call yourself Ironman. 70.3 half is not Ironman lah, it's a 70.3.
I bukan nak memperkecilkan orang yang buat 70.3, tapi lebih kurang macam ni lah. Orang tahu kan, orang cakap, wah, you pergi lari marathon. Betul, I pergi lari marathon. Berapa jam you habis? 1 jam main marathon. Hui, gila babi. 1 jam marathon. Berapa jauh marathon you? 10 km. 10 km tu bukan marathon. Marathon tu 42.2. Actually it's 42.124 km. Ya. So end of the day is all about respecting the distance. Bila you bersukan, you kena faham apa yang you terlibat, because end of the day is to respect other people that train for the distance. Okay, Ironman is a 140.6 mile punya race. Okay, nothing more. Okay, can be more, but nothing less, definitely. So 70.3, those yang dah habiskan 70.3 tu, teruskan usaha, aim for a full Ironman distance. Okay, selain daripada Ironman tu, apa lagi distance yang ada dalam triathlon? Kita ada sprint, ada Olympic distance, ada half Ironman, ataupun long distance. Half Ironman, long distance. Ironman tu sebenarnya branding. So bila you bayar yuran tu, you actually paying the organizer for the branding, the IM. And you know, kalau you guna IM punya logo tu, kalau dia orang find out, you can kena saman. You boleh dapat letter from their legal. That is why baju ni dia tak bayar, dia tak bayar royalty. Kita panggil 140.6 je. Yang faham-faham lah kan. So it's the same as my tattoo. Oh, I ada tattoo, I budak jahat. Nampak? Ni nampak tu, ada 140.6. Nampak? Tak nampak? Tak nampak tak apalah. Okay, ada swim, bike, run. Ada ombak, ada crank, untuk ada kasut. Oh, tunjuk kaki pula, tak tutup aurat, tak tahu malu. Stup, kau ni tak tahu malu lah, Stup. Tahu besar kan? Kalau tahu malu, tak adalah kat TikTok live kan, betul tak? Korang yang tak tahu malu lah selalu buat TikTok live. Okay, first layer. Nak tengok hasil first layer? Aku tak nak cakap banyak lah. Korang yang join daripada tadi tu kan, korang nampak kan kasut, keadaan kasut macam mana kan. Ni first layer. Oh, tengok dah shining dah. Tak nampak mulut lagi, tak nampak gigi lagi. Kita boleh polish. Sebenarnya kasut ni kita boleh polish sampai nampak gigi. Mirror finish. Tak percaya? Kau bagi aku 30 saat, I go and take my shoe. Kasut wingtip. What is wingtip? Dress shoe. Kasut ni dengan saya dah 20 tahun. I dah kahwin 20 tahun. This is my kasut kahwin. Ya, nampak? Tak loketnya. This is kiwi lah. Clean. Clean. Layer. I bersihkan pasal berhabuk sikit. Nampak dia punya shine tu? Boleh? Can you see yourself? Tak boleh lah? Okay, I buat magic sikit. Kiwi sikit je. I layer. Orang jangan terkejut pula buat benda ni. It makes a lot of difference. It's not something that many people will do. Tapi bila you buat, you akan puas hati. You akan tahu kenapa kita buat benda-benda ni. Spend 5 minutes of your time a week to do this. It gives you a lot of satisfaction. Ni t-shirt lama ni. Kenapa t-shirt? Yang ni t-shirt cotton And t-shirt cotton, yang ni tidak berbulu, yang tak ada bulu punya, ya. Because bila dia tak ada bulu, bila you berus atau you bersihkan, memang ada beza banyak. Okay? So sekarang ni kering kan. Sorry I kena basahkan sikit. Dan I basahkan sikit. Okay, this is after layer. Nampak dia kusam kan? Tak tipu kusam. 5 saat.
Sikit je basah. Okay, basah. So sekarang I polish. This is how you polish shoe. So you nampak I berus kasut tadi masa bercerita pasal Iron Man. Kita sekarang pula kita polish sebelah ni saja. Kita polish sebelah ni saja. Okay. Okay, so Olympic distance. Olympic distance swimming 1.5 km. Berlari berbasikal 40 km dan berlari 10 km. Nampak? Basah. I just tap saja. Sikit je. Okay. Olympic distance is the most popular distance for short races. And sprint, biasanya sprint separuh daripada Olympic. Ya. Sprint biasanya separuh daripada Olympic. So kalau sprint separuh Olympic, dia berenang 750, berbasikal 20 dan berlari 5. Okay. It's a very good introduction distance for people that wants to be involved in triathlon. Ya. So I ketatkan balik kain ni, so dia akan jadi surface yang licin sikit. I tap sikit je, nampak? Sikit je. Okay. Dan I terus layer dengan polish. Wap mulut ke kasut ni, dia akan bagi sedikit moisture, and you be surprised what magic can happen. Kalau ada budak NTD dalam TikTok saya yang tengok live ni, diorang akan faham lah. Ailina, 679 likes. Like? Ha. Like only they all pass by. Yeah, but that means you say there's 679 people that see this. Pass by only. Not bad, man. Seronok ah. TikTok saya tak ramai orang, 890 orang saja. Ada pun kawan-kawan. Okay ah? Are you ready ah? Are you ready to see what this motion has done to the shoe? I promise you all kan tadi. Nampak macam cermin kan, boleh nampak gigi kan? You all ready dah nak tengok gigi korang? Through my TikTok. Ready ah? Wah, tak boleh fokus pula. Tapi nampak. Nampak. Boleh nampak. You can see. Kau boleh nampak saya punya apa? Saya punya reflection. Nampak jari. Wah, 2 jari. Nampak tu. This is what we call shine, mirror finish. Nampak tu? Nampak? Tak tipu. You see? Benda ni boleh buat. Cuma nak tak nak saja. Okay? So back to the boot. Dah satu layer. Bersih dah. Okay? I'm not gonna do inside because inside tak kotor. Ya? Tapi I akan letak kiwi sikit lah after this. Kat sini to protect. And I have to be very careful because kalau you pakai ni, kalau I tak bersihkan betul-betul, nanti kat sini dia akan nampak ada kiwi hitam. Kalau you pakai jeans, dia akan hitam. Kalau I tak bersihkan, dia akan nampak hitam. Right? So you have to be very careful. Ya? All of this is very meticulous work. You kena habiskan masa sikit. Nampak? Okay ya? Sekarang I tengah layer. So again, I dah pakai jari dah sekarang. Just dab sikit je. Satu jari saja. And I just keep going round in circle sampai kiwi tu kering, hilang daripada jari I. Okay. Dah habis tu, I letak balik. Banyak juga kerja ni. Patutlah orang charge RM40. I pula buat free. Tapi kalau tak buat tu, tak adalah dapat nak ber-TikTok live dengan korang kan hari ni. This is my first TikTok live ah. So welcome to my TikTok live. My name is Ivan. Orang panggil I Try Stoop ataupun Stoop. And my main sports is triathlon. Yeah. So you akan nampak kat bio I am a sponsored athlete dengan Sports Paragon. Sports Paragon tu adalah distributor Malaysia untuk kasut Brooks. Pernah dengar kan? Kasut Brooks. That's why in my TikTok or in my Instagram, you akan nampak banyak review kasut Brooks. In my blog, I tulis review pasal kasut Brooks. Okay. Dan selain daripada tu, under Sports Paragon, I ada baju triathlon Zoot, Z-O-O-T, bukan Zoo Z-O-O-T, Zoot. Zoot is a US brand and is one of the more popular brand for triathlon. Untuk tri suit, satu piece.
ataupun separate lah, atas bawah, dengan cycling juga, dengan baju-baju cycling semua. Okay. And then selain pada tu, I juga dapat barang-barang daripada local brand Prime, which is also distributed by Sports Paragon. So Prime ni, kalau korang ada masuk any local races, korang akan nampak ada baju Prime yang dicetak ke event t-shirt tu. Okay. And last kali Presio. So Presio ni dia punya cerita menarik sikit. So those of you yang pernah dengar pasal brand 2XU, okay, Presio is actually founded by one of the other founder of 2XU. 2XU masih ada kat pasaran, tapi dia dah jadi brand, dia punya asal usul dia dah diluted sikit lah, diluted sikit. 2XU is one of the original among the first few compression wear available. Okay, so what is compression wear? Kita sidetrack sikit lah. Compression wear tu adalah satu attire yang kira bila you pakai tu, dia akan bantu memegang muscle ataupun dia pegang bahagian-bahagian di badan, obviously because you pakai kan, daripada kurang gegaran, because you see, if bayangkan ini boleh tunjuk muscle sikit. Kalau bayangkan kalau this is your leg, kalau you tak ada pakai compression, bila berlari dia macam ni. Tapi bila you dah ada pakai compression tu, dia pegang tu, dia macam ni. Dia kurang sikit dia punya vibration lah. Bila vibration kurang, you actually save energy. Okay? And when you save energy, that energy can be used to move you forward and not move you everywhere. If I can give that kind of analogy lah. Okay? Kasut ni dah another layer dah, okay, while we are talking. Okay, so selain pada tu, compression wear, apa yang dia bayar membantu adalah peredaran darah. All of you have heard of DVT kan, deep vein thrombosis. Kalau untuk orang-orang yang selalu travel, duduk kapal terbang, suka pergi ke melancong macam my sister-in-law, pakai panjang ni pasal dia pergi Middle East, dia pergi Turkey, pergi Athens, pergi Greece, negara-negara yang tak pernah I pergi, right? Cuaca sejuk, lebih kurang 10 degree Celsius. So pakai macam ni untuk perempuan, kalau dia pakai skirt, ni kira boleh jadi penghadang sejuk lah, penghadang air, angin lah. So you become a little bit warm selain pada fashion. Okay, so that aside, compression wear will help you to move your blood circulation. Selain pada blood circulation tu, dia akan membantu untuk melancarkan pergerakan lactic acid. Lactic acid is a byproduct from your exercise. Bila you berlari tu kan, tiba-tiba you rasa lengur kan, macam pedas sikit kat muscle tu, tu lactic acid build up lah. So lactic acid is not necessarily a bad thing. Tapi untuk endurance athlete, untuk orang yang berlari panjang, berbasikal panjang, swim very very long, lactic acid is a big problem for you. Because you see, bila you terlampau banyak lactic acid, you akan penat, you akan lengur. Tapi lactic acid untuk orang yang lari laju, 100 meter sprinter, Watson Nyambek, berapa dia buat? Saya pun tak ingat, tapi lajulah 10 saat 10 saat. Gelak. Watson Nyambek tu my time lah. Kalau kau tahu siapa Watson Nyambek tu, engkau ni kira umur bayar saya lah. Saya tak nak cakap umur dia berapa, tapi korang faham lah. Okay, so I think the latest sensation for 100 meter, Azmi nama dia. Dia basically pecahkan Watson punya rekod yang dah lebih 20 lebih tahun, if I'm not mistaken. Okay, so lactic acid, bila dia is ATP lah, adrenaline triphosphate, bila you gunakan untuk sprinting, that is basically the burst of energy, your short fiber muscle yang akan buat you lari laju. Contohnya bila you kena kejar anjing, ATP comes in use kalau kena kejar anjing. So make sure you berlatih banyak sikit. Bila you dikejar anjing, you kejar anjing tu balik, bagi dia takut balik. And then the next time you run past kan, anjing tu cakap, okay, abang ni I tak nak kacau. Why? I dah banyak experience lah. Okay, anjing ni kalau you kena kejar tu, there's two ways lah. Either you lari lebih laju daripada anjing. Kalau you tak boleh lari lebih laju daripada anjing, you stop. Jangan berlari, because bila you berlari, anjing tu ingat you tengah bermain dengan dia. So natural instinct dia adalah untuk mengejar.
So bila you kena kejar anjing, you stop. Jangan pandang anjing. Pandang sipi-sipi, sipu-sipu. Because eye contact makes them feel threatened. When they feel threatened, they become aggressive. Nampak anjing, then you make puppy eyes. Pandang tempat lain. Beredar, kecilkan badan. Either you beredar ke belakang, because they are territorial lah. Anjing are territorial. Kalau you masuk dalam area dia, dia akan cakap, you masuk ni tak minta kebenaran Abang Long ah. Abang Long pula, gangster pula keluar sekarang. Okay, so basically the whole story, bila you kena kejar anjing, make sure you slow down, look away. Ataupun kalau you boleh lari lebih laju daripada anjing, you lari lebih laju daripada anjing. Pace anjing yang paling laju I pernah kejar, pace 2. I selamat. Anjing give up after 100 meter because I dah keluar teritori dia. 100 meter pace 2 dapat 100 meter lebih kurang dalam 13 saat. Masa nyambik masih menang. Dia boleh kejar, dia boleh lari pada laju dari anjing. I tak boleh. I mungkin dah kena gigit lah kalau I lari dengan dia. Okay, so moral story, kalau you lari dengan kawan-kawan, you just need to run faster than your friend. So your friend kena kejar dengan anjing, kena gigit anjing, tapi you selamat. Okay, joke aside lah. Kita banyak berjenaka pagi ni. Kalau biasalah, kalau tak berjenaka, you will not have a good life lah. You will not be happy. Okay, I dah habis lah layer 2 kali dah. Laju lah. Okay, dia dah jadi kusam balik. So what do I do next? Kita kena bersihkan. Okay, the intent of this whole exercise untuk kasut ni, kita kembali pada rancangan kasut pula, bukan untuk buat dia shining macam kasut I, kasut wingtip I. No, that's not the intent. Because you see, untuk orang yang tidak perlu atau tidak akan memakai kasut yang shiny macam tu, lebih baik kita bagi kat dia a shoe that's already protected from the element. Ya, lepas ni I akan tunjuk, I akan masukkan air sikit, dan you akan nampak air tu akan berdancing kat dia punya surface. Okay, I akan bersihkan kiwi yang berlebihan. Make sure that everything is clean. And remember, when you brush, you are putting on heat. And bila you letak ada sikit dia punya kepanasan tu, dia akan jadi shiny. Dia akan bukan shiny macam cermin lah, tapi ada shiny sikit-sikit lah. Okay, kembali kepada tadi, lactic acid. Lactic acid, kita bincang pasal compression wear. Bincang pasal compression wear pula, Presio. So Presio is by one of the founder of 2XU. So Presio, kepada mereka, kawan-kawan yang tengah menonton ni, ataupun akan menjadi kawan kerana you akan follow I lepas ni, Presio adalah sponsor untuk KLSEM tahun ni. So you nampak yang ada brand Presio warna baju yang korang pakai masa larian tu kan, that's Presio. It's highly technical wear, very expensive. You guys are actually getting a very good deal for the entrance fee when you sign up for KLSEM dengan baju bukan saja baju finisher, baju event tu, Presio. Yeah? And one more thing about Presio is that they are very big on sustainability. Ramai orang sekarang cakap pasal greenhouse effect, climate change, kan? Presio is very big on sustainability. Dye yang diorang pakai tu, warna pakaian tu, semua sustainable. Yeah? Mean to say that kalau you dah tak nak pakai baju tu, you tak nak jual kat Carousel, ataupun you tak nak dema, you buang dalam tempat lupusan sampah kan, dia akan hancur. They will go away and you will not harm the environment. That is Presio for you. So you learn new things today. Okay, so selain pada Sports Paragon tu, I juga ada sponsor. Disponsor oleh Eco Technologies. Pernah dengar? Eco Technologies, kalau you orang pernah dengar, mereka adalah original distributor untuk jam Garmin. This is FR965 AMOLED ni bagus lah untuk orang-orang tua. Oh, nampak cerah.
memang on, ya. FR965, Forerunner 965. This is the 20th year Forerunner is in the market. Alright. So AECO Technology adalah masih lagi authorized distributor untuk jam Garmin. Selain daripada tu, mereka adalah distributor untuk Bang & Olufsen dan juga basikal Focus. AECO, if you are watching this AECO, bila lagi you nak bagi I Bang & Olufsen punya speaker dengan basikal Focus tu? Jangan tunggu lama. I masih di sini. You got my address. Okay. So kembali pada Garmin. So as you know, why AECO is around is basically diorang masih lagi distributor untuk Garmin lah. So Garmin Malaysia pun dah ada buka dia punya kedai sendiri kat Malaysia ni. And what's the difference? You may be asking. The difference tak banyak. Dia masih juga jual jam Garmin. Sama. Dia bukan parent importer. Right? And what makes the biggest difference is this. Diorang tahu mesin kan? Tahu kedai Switch kan? Yang jual barang-barang Apple. So now, Apple pun ada kedai sendiri kan? Macam tu lah cerita dia. So Garmin masuk, Garmin buka diorang punya sendiri punya kedai. Lepas tu Garmin punya distributor macam AECO and all a few others authorized distributor under AECO, mereka masih jual jam Garmin. So it's still same, it's still a big family, right? So that's the story lah. Okay, so kalau you wonder kenapa I tak appear in any of the Garmin Malaysia punya site ataupun Instagram ataupun TikTok, is because they have their own group sekarang. Yeah? So Garmin Run Club or GRC belongs to Garmin Malaysia. Every move yang korang nampak I muncul tu bersama dengan beberapa idola-idola larian, that one is basically under AECO. Yeah? So end of the day, we are all about building community. We are all about sharing. Macam ni lah tengah sharing ni. Tengah polish kasut pun boleh sharing lagi ni. Macam tu lah hidup. Macam roda. Sometimes you're up, sometimes you're down. But what shouldn't change is your principle. You need to make sure that you continue to give and do good. Macam I lah tengah ajar korang macam mana nak bersihkan kasut. Kasut besar pula tu. Bukan besar saiz, besar panjang. Tangan boleh hilang sampai siku. Ni memang tak sesuai pakai kat Malaysia. Maybe pakai pergi shopping lah, tapi kena letak dalam kereta lah. Okay. Alright. So other than AECO, Garmin, I ada lagi satu sponsor yang baru masuk tahun ni. Bukan spek mata. It's called Shock. Shock is actually a bone conduction headset. Pernah tengok? Tak pernah? Bagi I 1 minit. My wife gelak lagi lah kat I. 679 orang, tak ramai. This is Shock. Nampak? So Shock also is also in my TikTok as well. Okay. So Shock ni bone conduction, right? So macam mana apa yang dipanggil bone conduction? Mari I tunjuk I on dulu. Okay. Akan nampak dah biru ting tung macam Ultraman. Okay. Ni dah on dah. Okay, sekarang my music daripada I punya FR965 To Be With You, Mr. Big. Okay, I play. Dia tengah cari tu. Connected. Sekarang I play music Okay. So sekarang bunyi tengah keluar daripada sini. Boleh dengar? So, this is an open ear concept. Bila you pakai, kalau you nampak sini, dia tidak menutup bahagian lubang telinga saya. And the sound is actually transmitted through the bone, through your jawbone. Dia akan vibrate lah, Lepas tu bunyi tu dia akan masuk dalam cochlea. Sains tengok, I tak lupa. Walaupun umur sudah nak sampai 50 tahun, I masih lagi ingat my science basic. So dia akan masuk cochlea and then you actually translate to be sound. So this is the Open Run Pro. This is the latest and the baddest as in the best lah. Okay. And dia punya sound tu memang padu lah. Memang you akan dengar and you can still hear your surrounding. Very useful, especially kalau you jenis yang suka berlari pakai music. And then kalau you pakai yang tutup telinga tu,
Kereta lalu tepi pun tak dengar. Untuk kalau awek panggil, oi abang, bunyi tak dengar. Kepada yang single, you most probably has missed your potential life partner. Okay, lawa hamba. Kita teruskan untuk polish kasut. Okay, so my sponsor Sports Paragon, Eco Technologies and Shop Malaysia. Okay, these are the 3 brand that support me. Sports Paragon sejak tahun lepas, Eco Technology for the past 15 tahun, right? So I've been a very big influence in my sporting life. And korang tanyalah I apa-apa produk Garmin, I boleh jawab. All the function, from the oldest to the newest, I can tell you what's inside there. Benda ni is true experience. Or another way to cakap, orang tua lah. Okay, 2 layer. Are you ready? Oh, Nampak beza dia daripada starting sampai sekarang. Ada shine kan? Nampak tu? See? Nampak? Ada shine. This is how we polish kasut. Okay. So, as a bonus, I akan buat satu lagi layer because I think personally I don't feel that I should be giving something this not nice to my sister-in-law lah, right? Because end of the day, my sister-in-law is also very close to me and my family, very close to my wife and my kids. So kita buat sesuatu tu, kita buat betul-betul, jangan buat halfway. Dalam hidup ni, kalau orang minta kita tolong, kita make sure kita tolong sehabis baik, because what comes around goes around. I'm a big believer of karma. You buat baik hari ni, lusa you akan dapat balik all the blessing. Kalau you buat palat hari ni, yes, lusa pun you akan dapat palat balik. Betul? Setuju kan? Okay. So apa lagi kita nak bincang? Selain pada kasut, nak bersihkan kasut, nak buat benda-benda ni, racing, sponsor, discount code. Aku tahu korang suka discount code kan. Okay, for discount code, ready? Dah ready dah? Ada pen, ada paper, ready? Okay, Sports Paragon, sportsparagon.com.my. My discount code. Apa discount code aku untuk Sports Paragon? I jarang beli barang, I suruh orang beli, and then I usually ask them to go to my blog, www.tristupe.com, tristupe.com. Okay, and kat sana tu ada all my discount code. For 25% is Ivan off 25. Okay, Sports Paragon 55% on, 55% off. Ini sekejap I tengah cari. I ada 55% off on Sports Paragon. Tak tipu punya, ramai dah beli dah. 55% off. Tak tipu bye, betul bye. Tapi beruntunglah, kalau nasib you baik, you dapat ada size. Kalau nasib tak baik, ada benda lain yang you boleh beli untuk 55%. SPEV. Oh, SPEV, ya, 02. Okay, sportsparagon.com.my. Discount code dia S Sierra, P Pico, E Echo, V Victory 02. SPEV, Sports Paragon Ivan 02. 55%. Tak tipu. Okay, you all buy, I tak dapat apa-apa. You all dapat, I tak dapat apa-apa. Okay, sharing is caring. Next, brooksrunning.com.my. Okay, Brooks Malaysia juga memberi saya discount code. Discount code Brooks 25%. Discount 25%. Barang-barang apa-apa kat brooksrunning.com.my you akan dapat 25%. So dia punya code Ivan off 25. EEVAN
OFF25. Ivan tu nama saya lah. Ivan off 25. 25%. Okay. Zoot. Untuk barang-barang triathlon memang cantik, bye. Dia ni barang memang top class. Memang top class, especially the podium one. Ada tempat letak ais. Baju ada tempat letak ais. Kat sini. Selain ada tempat, ada poket boleh letak makanan. Ini kalau pergi buffet, jangan pakai pergi buffet, tipu saja. Okay, untuk Zoot, zootsports.my, website dia, zootsports.my, 20% off is actually Zoot Ivan 20. Zoot Ivan 20. Okay, that is for Sports Paragon punya discount. Okay, untuk Garmin ada juga tapi limited. Untuk Garmin, kalau kamu betul-betul meminat, kalau betul-betul nak beli, I can get 10% off. 10% saja, because harga kawalan. And 10% tu is limited, first come first serve. So kalau any of you nak beli Garmin, teringin nak Garmin original lah, warranty 2 tahun, make sure you buy original, because that is how you are protected, apart from making sure that you tak kena scam. Banyak orang scam sekarang on Facebook, on TikTok, Carousel. Dah bayar barang tak dapat, lepas tu menangis, tak dapat Garmin, dapat Hamin. Okay, last kali, Shop ada juga diskaun 15%. You boleh dapat daripada novemarketing.com.my, NOVE marketing.com.my, 15%. Dia punya code TRISTUPE15, TRISTUPE 15. Okay, all of this discount code korang nak pakai berapa banyak pun suka hati. Limited by your own pocket. Tu saja. Jangan minta I bayar lah. Tu saja. Okay. So I think other than that, nothing much already. Ni dah lebih kurang nak sampai kat penghujung rancangan sudah. Cikgu Hafiz, that is a very good, very strong swimming coach apart from fellow Ironman. Apa pula Triathlon 25? I pun nak Triathlon 25, tapi Triathlon 15 saja. Jangan bagi cerita palsu kepada follower saya yang tak ramai ni. People respond 1,000 like, not bad. Ada orang respond lah. Come on. Ni dah tahap influencer lah, tapi bukan macam Kalish lah. Kalish 200,000 orang. Kalau dia buat TikTok live sekali pun 10,000 orang tengok. Okay. So again tu aside. Okay. Masa I tengah sembang tadi tu, I dah letak ni dah third layer dah ni. Nampak dia kusam balik So every time you letak, this is the amount of kiwi I've been using. You nampak I start tadi kan, baru kan. Banyak ni je, tak banyak pun, sikit je. Nampak tu, masih lagi di permukaan. That's why I say one of this is RM9. I beli besar, this is 100ml. I beli besar RM9. Kalau I beli kecil 45ml, RM6. RM6, RM9, beza RM3, tapi volume 55% lebih banyak. 45 and 100. Not bad, not bad. Okay, so that's the story. Always buy big, tapi make sure you pakai lah. Kalau tak pakai pun rugi juga kan, betul tak? Okay, so last, before we go, I'm going to buff it. Okay, one more tip Berus ni, actually dengan I pun dah lama tau. I beli berus ni memang gila babi lama. Harga dia, I beli daripada Pasar Raya Halida. I pun tak tahu kat mana I beli. Harga dia RM4.20. You cubalah beli brush brand Kiwi, RM4.20 sekarang. Memang tak dapat. Itulah inflasi negara kita. Okay, I rasa sekarang ni berus macam ni dah RM6-7 dah. Almost double the price of when I buy it. This brush has been with me for so long. Okay, so one more tip berus ni dia akan jadi kotor juga tau. Bila dia jadi kotor, bila you brush, dia takkan completely remove any of the old kiwi stain. So this is one tip. Ambil berus tu, that's why we blacken sini, berus balik kat sini, bagi dia bersih balik. Selain pada boleh shine balik dia punya permukaan bawah ni. Okay, dan bila buat, now you do it again. Tak apa Cikgu Hafiz, it's alright. Cikgu Hafiz ni kental lah. Dia ni memang dedicated betul. Dia tempat dia mengajar dengan tempat dia duduk tu
dia tiap hari tu dia kena naik boat. I have big respect for teachers. Ya. Bayangkan tiap-tiap hari dia naik boat pergi mengajar kat Pulau Ketam. Kita orang naik boat pun berapa kali je setahun. Saya naik boat pergi Langkawi je lah. Itu pun kalau ada race. Kalau tak ada race, naik boat buat apa? Tapi dia tiap hari tanpa gagal pergi mengajar. I have huge respect for teachers. Itu belum lagi cikgu-cikgu yang mengajar di pendalaman di Sabah dan Sarawak. So respect your teacher. I still keep in touch with some of my teachers. And I know that some of you are not in my TikTok live, but a big shout out to cikgu-cikgu yang daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah yang telah mengajar saya. My lecturer kat uni, kat college, Taman Sarau Utama, Tata College, Tunku Abdul Rahman College. Terima kasih. Kalau bukan kerana kamu semua, tak adalah saya boleh buat TikTok live hari ini untuk say thank you to all of you. Right? My wife keep on laughing at me tau pasal aku buat joke bodoh. Habis tu takkan nak duduk sini dengar tengok korang tengok aku berus kasut saja. Dah lah cantik pula tu. Tengok nampak tu shiny. Maybe now only just the bottom tapak you have it. Mana ada. Kau datang tengok kasut kakak kau. Marilah. Dua-dua dah siap dah. Mari. Comparison to the one that didn't try. Both also I shine already. Both also I shine together. Ready? RM40 tak cukup lah. Nampak tu. Tengok. Dia ada gloss. Walaupun bukan mirror finish, gloss. Okay, satu dah siap. Kusam. Kita bagi healing ya. Okay, so selain daripada tu, satu lagi ya, pasal Cikgu Hafiz pun masih ada lagi kat saya punya TikTok ni. Dia cakap Melayan. So, I nak promote dia sikit lah. Right? He is a swim coach. Kalau sesiapa-sesiapa yang nak belajar untuk berenang, follow Hafiz Pio yang ada leave comment kat sini ni. Ni kat sini ni. Right? Give him a follow. Get in touch with him. He's awesome. Okay? Dia tak apa? Dia tak lokek lah nak share dia punya ilmu untuk berenang. My swimming is very bad. I swim to survive. I swim just to survive. My Ironman. Just to meet 2 jam 20 minit ni cut off. Tapi my anak, dia boleh swim 100 meter 2 minit. Kalau dia swim dengan I, dia give up. Pasal cakap, I dah habis 1.5, you masih lagi 500 meter. Boleh. Tapi nasib baik I berlari lagi laju daripada dia. Tak lama lagi. For now lah. Tak lama lagi. Okay, that's why I kena teruskan berlatih. Training is every day. I keep showing up. That's my tagline. Kalau you nampak sana tu, keep showing up. Kenapa itu penting? Sebagai seorang age grouper athlete, you need to be consistent in your training. And consistency is more important than hard work. Bila you consistent, you hard work lah. Tapi hard work masa you push lah. Jangan tiap-tiap kali you nak lari sana tu, you nak tunjuk pace saja. Memanglah boleh lari pace 3, tapi kalau tiap-tiap kali you pergi pause jam kau, pergi pause Garmin, Coros, Sunto, Polar kau, memanglah boleh dapat pace 3. Okay? Tapi cuba you lari pace 3 untuk 5km. Boleh? Kalau you boleh lari pace 3 5km, you dah national champ. Awan buncing, coach Awan buncing. Semua pun dah kalah dengan kau dah. Okay? So korang yang lari pace 3 5km tu, korang jangan kencing jangan kencing orang-orang yang tua macam saya. We can see through your lies. Okay? My personal best for 5km. Okay, nak humble brag sikit boleh? My best timing for 5km is 18.50. I think 18.50, 17.50. I think I break 18 before. I think 17.50. 17.50. Yes, 17.50. Come on. 17.50. 17.50. Okay. For 5km. Half marathon, 10km, my personal best is 42 minutes. 42, 40,
42-44. Not bad lah, 42-44 for 10 km. Meaning to say I lari pace lebih kurang 4-10 for the whole 10 km. My half marathon is 1 jam 34 saat, which I clock lebih kurang dalam 3 tahun lepas di New York masa I lari kat Central Park. Memang bucket list, checklist, semua list sign off lah. Nasib baik I dapat pergi sana pasal kerja. Sampai-sampai je tukar baju pergi terus lari kat Central Park. Dapat PB 21 km by 1:34:44, but that's not official. So technically acquired accredited punya route KLSCM dengan Garmin Half Marathon that is accredited. Kira dah sign off by at least by Malaysian Athlete Association lah. Kira dia cakap kalau you lari half tu memang akan ada half lah, bukan 20, bukan 23, bukan 24, bukan 18 ya. Was clocked during Garmin Half Marathon. I berjaya clock in 1:35, right? So it's about 1 minute off from my personal best. So not getting any younger, but definitely still trying to be younger. Okay, so watch this space. I akan continue to break my personal best untuk half marathon. What's your son 5 km? My son 5 km best timing? 19. No lah, 20. 20 minit 50 saat. That's why orang tua dia masih lagi kuat. Your what? My wife punya 5 km, dia menang. Wife tak boleh kalah, dia menang. Kalau tidak, tidur luar. Learn from me. Dia punya 5 km 16 minit. Jangan main-main. Jangan tipu. Okay. 21 minit 40 saat. 21:40. I remember because I was the one that paced it. Yeah? So korang yang lari kat area KJ Stadium tu, kau dengar aku terjejerit about 2-3 years ago, itulah I tengah dera isteri. Dia lagi nak dera isteri, tak kena marah sikit, tapi balik boleh lagi sayang-sayang. Jadi pacer. Nasib dapat pergi. Nasib baik dapat PB. Kalau tidak memang tidur luar. Dia tak dapat PB, salah I juga tau. Bukan salah dia, salah I. Okay. Learn from old people like me. Okay, ada nasihat dah ni. I think I dah TikTok live berapa ni? 1 jam ah? Oh, 1 jam. Inilah hasil dia 1 jam. Selain pada berborak benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang tak berfaedah. Korang yang melayan, thank you very much. 1,000 like my first TikTok live. Korang nak 1,000 like, tak tipu. Korang nak tengok lagi ke banyak TikTok live yang saya buat? Boleh je, korang layan. Right? This is how the shoe look like. 3 layer. Kita guna wax daripada Star Wax, buatan Malaysia, headquarter Melaka. Melaka? Malaysian made lah? Yes, Star Wax is Malaysian made. Tak tipu. Dia cakap I tipu. I buat close up Manufactured by Yapis Manufacturing, Sdn Bhd, Lot 3, Jalan TTC, kawasan perindustrian Cheng, Melaka. Tak tipu. Star Wax. What's the difference? Star Wax. What's the difference with this and kiwi? Harga lo, kiwi mahal lo. Ada mahogani merah, nampak tu. Kenapa ada mahogani merah? Pasal saya ada kasut yang dia bukan coklat, bukan merah, tapi dia lebih kurang merah coklat. Lawak lagi. Okay, so saya simpan balik semua barang. Dah siap. Thank you very much melayan. Kasut dah habis polish, semua dah habis sembang. Kita jumpa lagi dalam TikTok live yang mungkin akan berlaku, tak tahu bila lagi. Terima kasih. Okay, sekarang macam mana nak off Bunga. Shit, macam mana nak off ni? Bunga. Ada kat atas ni. End live. Share your live for more viewers. Oh yes. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih. Finally kita jumpa juga. End the show.